kita nak hidup di dalam dunia ni sebab dah habis 100 juta tahun, saya jadi risau. Tuan-tuan boleh faham tak saya nak bawa suasana ni? Saya jadi risau. Kalaulah duduk dalam syurga selama-lamanya pun membuatkan akal manusia jadi kita jadi tak boleh nak fikir, kita jadi risau. Apatah lagi duduk dalam neraka selama-lamanya. Yang ni saya nak bawa tuan-tuan. Saya nak bawa tuan-tuan pergi ke situ. Kalau duduk dalam syurga, istilah selama-lamanya dalam syurga tu pun dah membuatkan saya sendiri atas dunia ni, saya duduk risau. Saya memikirkan tak jumpa jalan. Saya tak jumpa jalan bukan saya benci duduk dalam syurga selama-lamanya. Tapi tak jumpa jalan maksud saya ni, saya duduk fikir, macam mana duduk selama-lamanya dalam syurga sampai jadi apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, saya duduk renung kan. Ni seorang-seorang lah. Ni kalau kat masjid ni saya tak buat main ni tuan-tuan nak ni kan. Ni hak yang hak privacy, hak private dengan tuan-tuannya ni. Ni special kira ni. Subhanallah. Maka satu benda yang saya fikir lagi saya tak jumpa jawapan ialah apabila Allah SWT sebut khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Adapun ahli neraka, mereka yang tidak dapat nikmat iman. Hak saya sebut di awal tak, yang tak dapat nikmat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap kali mereka cuba panjat keluar daripada gaung api neraka Jahannam, mereka akan ditendang dan dihumbankan semula oleh para malaikat untuk kembali ke dalam neraka. Tuan-tuan ingat ahli neraka tak mau keluar ke daripada neraka? Neraka ni api tuan-tuan, dia bukan angin. Api. The real azab. Dan azab yang paling menyiksakan dalam hidup satu orang manusia atas dunia ni ialah dibakar dengan api. Sebab tu tak ada hukuman atas dunia ni tuan-tuan, penjara ke, hukuman mahkamah ke, bakar dengan api tak ada. Dibakar tubuh dengan api adalah hukuman yang paling berat, penyiksaan yang paling perit. Dan ia hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman itu milik mutlak Allah Jalla Jalaluh. Seperti mana azab Allah Maha Pedih, rahmat dan pengampunan Allah juga Maha Luas. Saya nak kembali kepada tajuk merdeka tak saat ni. Kalau tuan-tuan nak tanya merdeka di sisi Islam, inilah merdeka. Jika mana satu orang mendapat nikmat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketahuilah itulah kunci merdeka yang paling besar yang telah pun ada dalam poket dia. Tapi kunci itu boleh hilang tak? Boleh tercicir. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Nabi ajak doa dia untuk ikat kunci tadi di tubuh kita sampai dia tak hilang selama-lamanya. Itu doa dia. Tuan-tuan boleh tengok rakaman kalau tak sempat nak tulis waktu lah kan. Satu lagi doa Allah ajak dalam Quran, Allah sendiri ajak, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ni doa untuk mengikat erti kemerdekaan sebenar dalam hidup kita. Besar tuan-tuan, doa ni besar sebenarnya, tapi orang tak perasan besar doa ni. Cukup besar. Sebab satu orang bila Allah tarik nikmat iman dan Islam, maka jadilah dia di kalangan 5 bilion manusia yang tak beriman di atas muka bumi hari ini. Berapa bilion orang-orang ada? 7 bilion. Berapa bilion yang Islam? 2 saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besarnya nikmat Allah pilih Islam kat saya dengan kita semua. Tuan-tuan, besar ni, nak kena jaga ni, nak kena pegang kunci ni elok-elok. Sebab dia boleh tercicir walaupun dah ada dalam poket kita. Dan cara nak ikat kunci tadi, doa tadi. Apa maksud Rabbana la tuzigh qulubana? Wahai Allah Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana,
selepas engkau memilih hidayah untuk diri kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Wahai Allah, dia apa yang nak membuatkan Allah kasih kat kita dengan rahmat, dengan hidayah ni? Wahab lana min ladunka rahmah. Orang yang Allah rahmat, itulah orang yang Allah akan kekalkan nikmat Islam kat dia. Sebab tu rahmat kena minta selalu, Allahumma arhamna. No, dalam doa mak ayah pun, Rabbighfir lana, Rabbighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma. Itu rahmat. Kasihlah mereka berdua, ya Allah, mak dan ayahku. Kama rabbayana saghira, seperti mana mereka membesarkan kami dengan penuh kasih sayang ketika kami kecil. Tuan-tuan ada anak-anak kan? Tuan-tuan ada anak-anak, seminggu sekali panggil anak mai duduk depan kita, panggil nama dia, tanya dia, Alung agama apa? Dia tak tahu jawab. Kita kata kat dia, Alung Islam. Pernah buat tak? Tak pernah. Yang selalu kita buat, panggil depan dia, bulan ni abah bagi berapa dah duit? 300 dah kan? Duk muhasabah pasal duit bagi berapa banyak, handphone berapa kali tukar, duk muhasabah tu. Muhasabah akhirat jarang kita dengan ahli keluarga. Panggil anak kita, duduk depan kita, tengok mata dia, panggil nama dia kan, nama panggilan apa saja yang manja dengan dia tu kan. Alung agama apa? Dia kata tak tahu. Contohlah, zaman hari ni belambak pun. Kita kata Alung agama Islam. Alung tahu siapa bagi Islam ni kat Alung? Setengah anak kata tak tahu. Kita kata Allah bagi kat Alung hadiah ni. Alung tahu tak berapa orang dapat hadiah ni? Tak tahu. 2 bilion. Lagi 5 bilion Allah tak pilih pun untuk bagi. Tuan-tuan tengoklah orang yang hari ni atas dunia ni. Walaupun bilangan orang Islam bertambah, kita kata, Ustaz, bilangan orang Islam bertambah, Ustaz. Bilangan orang Islam bertambah, bilangan orang kafir pun bertambah. Dulu orang Islam 1 bilion, orang kafir 4 bilion. Kemudian 1,5 bilion, orang kafir naik 5 bilion. Lah ni orang Islam 2 bilion, orang kafir 5 bilion. 1/5 saja yang Allah pilih untuk Islam. Sebab tu kena bagi tahu kat anak nikmat yang ada pada tubuh badan dia. Dia Islam, Allah pilih dia saja untuk Islam. Kerana apabila seseorang itu Islam, dia ada iman, itulah hakikat merdeka yang sebenar. Itulah merdeka sebenarnya. Itulah hakikat merdeka. Merdeka bukan sahaja negara kita bebas dari penjajah. Dia banyak, dia dalam lagi tuan-tuan. Perbahasan merdeka ni dia kena seminar pagi sampai petang. Macam-macam lagi, bawah sampai ke bawah. Cara berpakaian, cara berfikir, cara makan kita, cara menulis, cara hidup kita, cara belajar, cara berniaga kita. Yang merdeka, perniagaan yang merdeka di sisi Islam. Ekonomi yang merdeka di sisi Islam. Tu tajuk, tu baru satu tajuk 1.5 jam. Hak ekonomi merdeka ni. Hak hari ni, pagi ni saya nak sebut yang paling dasar sekali. Tentang apabila kita nak isytiharkan diri kita, ya ana hurrun, aku merdeka. Hur. Aku seorang yang merdeka. Alhamdulillah. Iaitu apabila Allah bagi Islam kat kita semua. Saya suka ulang cerita Abu Talib. Abu Talib. Orang yang Nabi sayang. Orang yang Nabi anggap ayah. Berapa orang yang Nabi anggap ayah? Yang Nabi anggap ayah, antara yang paling besar dalam hidup Nabi, nombor 1 adalah Abu Talib. Nombor 1. Sehingga diketahui oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Talib mati dalam keadaan tak Islam. Berapa tahun duduk dengan Nabi? Berapa tahunkah tinggal serumah ataupun satu kampung berdekatan dengan Rasulullah? Nabi sayang Abu Talib, Abu Talib sayang Nabi. Jawapannya 40 tahun. 40 tahun. Sorry, 50 tahun. Sebab Abu Talib meninggal waktu Nabi umur 50. Abu Talib meninggal ketika Rasulullah umur 50. Ni fakta sirah. 50 tahun, tuan-tuan. Berapa tahun Nabi pujuk Abu Talib masuk Islam? 10.
Akhirnya tak masuk Islam. Nikmat Islam, nikmat iman ni kalau kita renung, kita tahu dia mahal. Sebab itulah Nabi menangis membasahi seluruh pipi kanan dan kiri Nabi, menitik-nitik air mata Nabi pada hari kematian Abu Talib, dan Abu Talib tak masuk Islam. Nabi menangis sampai menitik air mata. Maksudnya memang menangis yang merambu-rambu. Bila Abu Talib tak sebut perkataan yang hari ini 100 kali kita boleh sebut. Apa dia? La ilaha illallah. Senang aja. Rupanya perkataan itu seberat gunung Kinabalu. Perkataan yang sebaris itu seberat gunung Jerai. Apabila ia diberatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan dia seringan sehelai rambut apabila dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil anak kita, bagi tahu nikmat ni. Tuan, bukan kita nak kena ulang kat dia UPSR 5A, UPSR 5A. Kalau dia dah jahanam 100 kali. Sampai dia kata, baba duk sebut yang tu 100 kali lah. Anak sebut. Baba duk sebut tu sampai 100 kali lah. Mama duk ulang tu 100 kali lah. Mama tak pernah ulang pasal syurga. Tak pernah ulang pasal rahmat Allah, kemurkaan Allah. Tak pernah ulang tentang nikmat iman dan Islam. Kalau dunia, anak membesar jadi dunia. Sedangkan orang pegang akhirat, dunia confirm cemerlang. Confirm cemerlang. Anak-anak dapat akhirat, dapat Allah, dunia confirm cemerlang. Takkan mati, mustahil akan mati kelaparan. Bukan mati kelaparan, dia akan membimbing dunia dan isinya. Ketika anak itu, lil muttaqina imama. Faham tuan? Kan? Subhanallah. Ni kata hidayah. Bila Nabi menangis di tepi bapa Abu Talib, bila Nabi menangis di sisi Abu Talib, Abu Talib pun hembuskan nafas yang terakhir, tak masuk Islam. Allah Ta'ala buat turun ayat apa? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad. Ni Quran tau. Tuan cari. Saya tak ingat surah apa. Tapi saya hafal. Innaka la tahdi man ahbabta. Ayat ni turun waktu Nabi duduk di sebelah Abu Talib lagi. Waktu Abu Talib dah hembus nafas yang terakhir, tak masuk Islam. Allah Ta'ala nak ajak ke Nabi satu fakta, wahai Muhammad, hang tak boleh bagi hidayah kat orang yang hang sayang. Sebab hidayah milik aku. Jalla Jalaluh. Walakinna Allah yahdi man yasha. Hidayah milik aku. Aku yang pilih kat siapa aku nak bagi. Subhanallah. Maksudnya tuan-tuan, kita Islam hari ni siapa pilih? Kita Islam hari ni Allah pilih. Bukan Jibril pilih. Bukan Tok Pengulu pilih. Bukan mana-mana agung pilih. Bukan mana-mana menteri besar Perdana Menteri pilih kita. Bukan. Mutlak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nampak tak? Saya bukan nak cakap nikmat hidayah, saya nak cakap erti kemerdekaan. Yang sebenar, bila satu orang nak dapat nikmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang duduk di dalam sebuah rumah yang paling kufur kepada Allah SWT di kalangan umat Rasulullah. Ni cerita nombor 2. Kan? Iaitu rumah yang paling memusuhi Islam, Allah dan Rasulnya, nama dia rumah Abu Jahal. Siapa yang ikut kisah 65 sahabat yang saya ceramah tiap-tiap malam tu, Ahad sampai Khamis. Hari tu Ahad sampai Sabtu. Lepas tu PKP dikurang sikit jadi Ahad sampai Jumaat. Lah PKP lagi nak kurang dah jadi Ahad sampai Khamis. Semoga dia tak kurang lah tu. Saya risau nanti negeri-negeri ni pakat buka. Lah pun ceramah bersemuka di masjid-masjid memang dah buka dah. Orang pakat jemput saya dah tuan-tuan. Dah dapat dah jemputan. Dan saya dah terima dah 2-3 jemputan masjid. Kan? Tuan-tuan doa lah supaya live tu tak kurang jadi 3 hari seminggu. Kan? Jadi 3 hari, kesian kat tuan-tuan lah. Saya tak kesian apa. Kan? Saya ceramah macam biasa lah.
siapa yang ikut tentang 65 sahabat tu, rumah yang paling kufur sekali di kalangan umat Nabi Muhammad, rumah Abu Jahal. Abu Jahal. Jahatnya Abu Jahal ni, dia pernah mencederakan tubuh Rasulullah. Memang dahsyat. Orang ni tak berani sentuh Nabi tuan. Sebab apa? Sebab di Mekah ni, Nabi dilindungi oleh Abu Talib. Abu Talib Perdana Menteri Mekah. Dia Quraisy. Tapi jahatnya Abu Jahal ni, dia tak kira siapa. Ni bukan 3 line ni, 12 line ni. No, Abu Jahal ni. Mio ambil ayak sikit, Mio. Tolong, Mio. Kat bawah. Minta maaf, no. Saya kena berhenti awal kalau batuk macam ni. Tak payah jus oren apa, ayak kosong lah. Ayak suam. Terima kasih. Minta maaf, tuan. Bukan belagak tau, ni batuk. Mereka tak sedia ayak. Saya tunjuk muka tak sedia ayak. Okey, kemudian rumah yang paling yang paling kufur sekali di kalangan umat Nabi Muhammad, Abu Jahal. Tuan-tuan tengok sirah, dia pernah katuk kepala Nabi, dia pernah sampai berdarah. Dia pernah ambil najis, dia suruh orang tuang ke belakang Nabi. Ni Abu Jahal ni tiada tandingan lah. Rasulullah, tuan-tuan, orang lain tak berani sentuh sebab Nabi orang baik. Orang baik ni dia tak nampak, Nabi tak pernah buat salah kat siapa, tak pernah bagi sakit hati siapa. Manusia baik, menipu tak pernah, bagi sakit orang tak pernah, sakit hati orang pun tak pernah. Ini Rasulullah. Orang yang tak Islam zaman tu pun tak gamak nak sentuh Nabi. Tak gamak sebab baik sangat. Walaupun mereka tak Islam, mereka tak gamak nak sentuh Nabi. Yang paling gamak untuk buat ke Nabi sampai luka, sampai bubuh najis apa semua ni, Abu Jahal. Oh, ni Abu Jahal ni memang Masya Allah lah. Memang, bukan Masya Allah hebat, Masya Allah dahsyat lah. Teruk dia punya ni kan. Sebab tu Nabi gelar dia Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aun umat Nabi Muhammad, Abu Jahal. Sebab dia berani untuk melukakan diri seorang manusia yang baik, iaitulah Rasulullah SAW. Penampak muka Nabi pun dia pernah. Lepas tu dia kena penampak balik dengan Sayyidina Hamzah. Kena hari yang sama. Okay, sebab Hamzah pak menakan Nabi. Walaupun waktu tu Hamzah tak masuk Islam lagi. Saya nak cerita tentang satu poin je, bukan cerita pun. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, walaupun Abu Jahal sekeji umat Nabi Muhammad, tetapi anak dia masuk Islam. Ni yang pelik ni. Anak dia masuk Islam dan jadi pejuang orang panggil pegawai kanan Islam ketika itu. Bukan jadi masuk Islam jadi orang bawa-bawa jauh ni. Jadi masuk Islam jadi pejuang dan orang kanan Islam. No? Okey, terima kasih. Datuk. Bismillah. Saya minum sat, tuan-tuan. Bismillah. Masih. Saya suka ajak umat Rasulullah untuk renung tentang keadaan ni. Iaitu Islamnya Ikrimah bin Abi Jahal. Subhanallah. Saya seronok renung benda ni. Saya kata hebatnya kuasa hidayah. Dan ketika mana Abu Jahal memerangi Islam dan Rasulullah, ketika mana Abu Jahal menghalang dakwah di kota Mekah, kalau tuan-tuan nak tahu, penolong kanan Abu Jahal ketika itu sepanjang berperang dengan Islam adalah Ikrimah. Ikrimah lah penolong kanan dia. Dan Abu Jahal sangat berbangga dengan anaknya. Tuan-tuan boleh baca dalam sirah. Abu Jahal sangat berbangga dengan anaknya sebab anaknya akan mewarisi kepemimpinan ayah dia dalam melawan Islam. Abu Jahal kata apa? Dia kata, aku seronok tengok pencapaian anak aku. Subhanallah. Dia seronok tengok pencapaian. Tiba-tiba satu hari anak dia masuk Islam. Tuan-tuan bayang macam mana frust ayah tak saat ni. Berapa banyak dah duit habis, berapa banyak masa ayah dia duduk bagi latihan, training, seminar kat anak dia.
praktikal pergi sakiti hati Nabi, pergi sakiti Islam. Ayah dia seksa orang masuk Islam, Ikrimah pun seksa orang masuk Islam di kota Mekah. Tapi nak kata hidayah milik Allah, hidayah mesti dicari. Hidayah itu mesti diminta oleh kita. Kena minta. Ini antara prinsip dan cara untuk dapat hidayah. Selain ia milik Allah, milik mutlak, tetapi kena minta dan kena cari. Ini sifat hidayah. Akhirnya, Ikrimah masuk Islam. Itulah hakikat merdeka. Yang keduanya, setelah dapat Islam, kita nak jaga Islam yang kita dapat. Supaya kita merdeka daripada neraka dan merdeka daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak jaga Islam tadi, antara caranya yang saya beritahu, nombor satu ialah mohon dengan Allah SWT yang memberikan hidayah tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana atas ni. Ataupun Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Itu doa yang kedua. Selain daripada memohon kepada Allah, kita juga sentiasa nombor dua, bersama dengan orang yang kaya dengan hidayah kepada Allah SWT. Siapa dia? Para ulama yang Rabbani. Para ulama yang Rabbani. Tuan-tuan sekalian, Islam kita ni kematian para rasul, para nabi yang terakhir 1400 tahun. Ini poin kedua yang saya nak sebut lah. Kita kematian rasul yang terakhir 1400 tahun. Siapa yang membimbing umat Nabi Muhammad 1400 tahun? Jawapannya para ulama Rabbani. Tuan-tuan jangan heran, kita duduk di satu zaman manusia mencaci maki para ulama. Kita duduk di satu zaman manusia menghina ulama. Kita duduk di satu zaman manusia merendah-rendahkan para ulama Rabbani. Sebab apa? Sebab kita tak heran benda tu jadi sebab memang Nabi sebut di akhir zaman akan keluar ulama su', ulama yang jahat. Ulama yang hatinya sebenarnya menyembah dunia, melebihkan dunia. Mulut dia bercakap tentang Islam. Memang ada pun ulama yang begitu. Maka kena cari ulama yang Rabbani. Umum sangatlah Ustaz cakap, kami nak ikut siapa ni Ustaz? Yang mudahnya tuan-tuan, zaman kita hari ni, mufti-mufti kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mufti Celaru janganlah. Ada ke Ustaz? Tak ramailah. Kena ikut yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan? Alhamdulillah, majoriti Ahlus Sunnah wal Jamaah mufti-mufti kita. Mufti Kedah, Mufti Kelantan, Mufti Terengganu, Mufti Pulau Pinang, Mufti Sabah, Mufti Sarawak. InsyaAllah. Sebab kalau saya sebut ulama', dia jadi umum sangat. Dia jadi, siapa Ustaz? Kami tak tahu. Dan jangan ikut ustaz-ustaz biasa ni. Hak bawah-bawah ni macam saya dan hak bawah-bawah ni. Kami bukan ulama'. Kami tidak alim. Kami pemudah bicara je untuk majlis-majlis menasihat umum-umum macam ni. Ulama'-ulama' ni tok-tok guru kita. Tuan-tuan tahu tak, setiap negeri, setiap jabatan mufti dianggotai oleh ahli majlis fatwa. Bilangan mereka melebihi 7-8 orang. Setiap jabatan mufti negeri-negeri dianggotai oleh ahli majlis fatwa. Di belakang mereka lebih daripada 7-8 orang yang alim-alim daripada negeri itu. Kecuali lah negeri itu tak ramai orang alim, dia import ramai lah orang luar. Dia ambil ramai orang luar. Pasal apa? Pasal kurang orang alim dalam negeri tersebut. Macam. Jadi, setiap mufti di belakang dia disokong oleh 8, ada yang 9, ada yang 10 orang. Orang yang kuat ilmu dia. Sangat kukuh. Mereka ni lah dalam satu-satu isu, mereka akan mesyuarat, bincang, buat keluar fatwa. Bukan mudah-mudah macam tu kan. Bukan semudah-mudah yang kita duk ingat. Jadi insya-Allah bersama dengan alim ulama' ni, insya-Allah Allah menjamin
Rasulullah menjamin. Sebab apa saya kata Allah menjamin? Sebab Nabi sebut al-ulama warathatul anbiya. 1400 tahun tak ada Rasul. Siapa nak cerita kat kita tentang Islam? Tuntutan Islam. Allah nak kita hidup cara iman, cara Islam. Siapa dia nak huraikan kita? 1400 tahun. Jawapan dia al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Yang akan meneruskan tugas para Nabi, menerangkan kepada umat. Bila jadi satu-satu isu, umat tak tahu apa jawapan para ulama. Macam vaksin hari ni lah. Umat jadi keliru. Macam-macam pendapat. Macam-macam pendapat. Ada kata vaksin ada babi, ada kata tak ada babi. Ada kata mudarat, ada kata tak mudarat. Ada kata bahan najis, ada kata bahan yang tak najis. Macam mana ni vaksin ni? Mufti-mufti bermesyuarat. Tuan-tuan ingat dia bermesyuarat dengan ketua kampung kah? Mufti-mufti bukan bermesyuarat dengan ketua kampung, bukan mesyuarat ni. Mufti-mufti bermesyuarat. Di belakang mereka ada 10-9 pakar. Pakar, tuan-tuan, bukan orang biasa macam saya. Saya orang biasa. Di belakang setiap mufti ada 10, 8, 9 pakar di belakang mereka. Mereka bincang. Habis mereka bincang, mereka panggil. Mufti-mufti akan panggil pula pakar daripada bidang lain. Sekarang nak bercakap tentang fatwa vaksin. Siapa yang pakar tentang vaksin? Orang perubatan. Adakah semua orang perubatan pakar vaksin? Tak. Doktor gigi tak boleh cakap pasal vaksin. Doktor mata tak boleh cakap pasal vaksin. Kalau doktor gigi bercakap pasal vaksin, kita tak boleh dengar. Walaupun dia perubatan. Faham, tuan-tuan? Maka ulama, ni baru saya bahas, tuan-tuan. Belum lagi mufti dan pakar-pakar agama bahas. Ni baru saya bahas. Maka bila mereka nak panggil orang perubatan, mereka mesti panggil bidang vaksin. Farmasi, bidang farma, bidang apa? Saya ada pernah baca tu, bidang tu. Dia tak boleh panggil pakar bedah. Dia tak boleh panggil doktor pakar mata. Dia tak boleh panggil doktor pakar neuro. Tak boleh panggil doktor pakar tulang. Hari ni ramai doktor-doktor pun ada cakap, kan? Bukan bidang dia. Bukan kepakaran dia. Maka ahli majlis fatwa ni akan panggil pakar-pakar ni. Saintis. Hak bahagia ni. Saintis-saintis yang bahagia ni. Panggil, bercakap di hadapan para ulama ni. Baru berkeluar keputusan. Saya bukannya mengibarkan bendera untuk supaya semua vaksin. Bukan macam tu. Saya nak beritahu ikut manhaj ulama ni, insya-Allah tak lari, tuan. Yang tu je saya nak beritahu. Ketika manusia bercelaru, bergaduh satu sama lain, menuduh di antara satu sama lain, berpecah di antara satu sama lain, di dalam satu bab yang tak jelas, ulama bawa mereka ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita ada 14 mufti di Malaysia, kesemua mereka vaksin. Jelas dah lah yang tu. Ayat tu kan, jelas lah. Pasal apa kita nak celaru lagi? Macam mana ni ustaz? Kami dengar ni konspirasi. No? Kami dengar yang ni adalah air kencing Dajjal lah, macam-macam. Air kencing Dajjal pun ada juga. Saya minta maaf yang saya bukan nak kata siapa-siapa, saya nak beritahu suasana. Manhaj ulama ni benar, insya-Allah. Ni sebenarnya saya dah masuk cabang perbahasan tentang kemerdekaan dari sudut pemikiran. Kemerdekaan dari sudut pemikiran, selain daripada dipandukan oleh hukum hakam, ialah kita juga ikut manhaj ataupun pendekatan yang diperkenalkan oleh para ulama Islam. Itu yang sebenar. Kemudian hakikat yang kedua yang sebenar setelah mendapat Islam, hakikat yang kedua kemerdekaan yang sebenar ialah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tujuan segala kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa dia, tuan? Siapa tak boleh sambung memang layak jentik telinga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat siapa ni? Nabi aja ayat ni. Ni baru tuan-tuan perasan dah. Bukan baca dalam solat ke ustaz? Duk buat tanya bukan pula. Dia memang baca dalam solat lah tu. Sesungguhnya solat aku
ibadat aku, wa mahyaya, kehidupan aku, wa mamati, keseluruhan kematian aku nanti, lillahi rabbil alamin. Ni hakikat kemerdekaan yang sebenar yang kedua. Tuan-tuan pasaklah dalam diri kuat-kuat, insya-Allah bahagia dunia akhirat. Insya-Allah. Ujian tetap ada tuan-tuan. Saya hak tuan-tuan duk tengok bercakap ni, bukan saya tak ada ujian, saya ada ujian. Keluarga, hidup. Setiap hari Tuhan buat main, setiap minggu Tuhan buat main ujian. Tapi bila inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ni adalah kunci kedua, rahsia kedua yang besar untuk memastikan nanti kita merdeka selama-lamanya di hadapan Allah daripada syaitan dan iblis, daripada nafsu kita, daripada kemurkaan Allah, daripada neraka jahannam wal'iyadzubillah. 4 ni. Nombor 2, meletakkan Allah tujuan segala kehidupan kita. Segala kehidupan tu maksudnya segala sudut ruang hidup kita. Kita pergi kerja kerana Allah. Tak rugi 8 jam kerja kita. Kita keluar pergi kerja, ni pasal nak gaji aku ni. Kalau tak gaji, tak kelapak nak kerja. Tu bahasa, ni buat keluar bahasa ibunda ni. Orang Kedah faham hak kerja di sana kan, yang hak tak Kedah ni. 8 jam tuan-tuan, nanti pejabat buka sehari, bahkan bukan 8 jam, 10 jam termasuk dengan perjalanan pi, perjalanan balik, duduk di tempat kerja 10 jam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita keluar pergi kerja sehari 10 jam termasuk pergi balik kerana Allah. Rugi tak hidup? Insya-Allah tak rugi. Separuh, hampir separuh daripada masa 24 jam yang Allah bagi tu di tempat kerja. Bagus dah kita duduk niat selama ni keluar nak cari rezeki, keluar sebab nak dapat gaji, keluar sebab nak bela anak, keluar sebab nak bela bini, keluar kerja sebab nak bayar duit rumah, keluar kerja sebab nak bayar duit kereta. Tuan-tuan ubah mulai hari ni sekarang, bukan saya tak kata mulai esok sebab takut petang ni mati. Tuan-tuan ubah mulai sekarang, hak kita pergi kerja ni, hampir separuh daripada umur kita habis di tempat kerja, hampir separuh. Sesungguhnya, hak aku pergi kerja ni kerana Allah. Di posisi mana pun pekerjaan kita. Kita cameraman ke? Kita driver ke? Kita runner ke? Kita tukang masak ke? Kita bos ke? Kan? Kedudukan itu tidak menjamin untuk kamu dapat syurga ataupun kamu dapat neraka. Tak menjamin. Yang nak jamin niat kita dengan benda baik yang kita buat tu. Bila kita buat kerana Allah, maka tukang masak itu boleh masuk syurga Firdaus yang paling tinggi sekali. Tukang masak yang sapu sampah di tepi jalan, gaji 890 je gaji bulan. Anak-anak kalau makan ayam seminggu sekali, tulang-tulang dia pepak. Ni saya bukan buat contoh tuan-tuan. Saya pernah lalu benda ni waktu kecil dulu. Tulang tak nampak dalam atas pinggan tu. Seminggu sekali boleh makan ayam. Sekali dengan tulang tu pepak. Waktu tambah tu, tulang tu jadi lauk. Yang sapu sampah di tepi jalan, kalau sapu tu kerana Allah, 1 daun, 1 kebaikan. Tapi kita tak ubah benda tu. Tuhan, Nabi sebut simple je. Innamal a'malu bin niyat. Semua pekerjaan Allah kira dengan niat. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala nak kira berdasarkan apa yang dia niat. Dia tukang sapu sampah sampai yang paling tinggi, tuanku yang di-Pertuan Agong, kalau hak sapu sampah tadi ikhlas, dia boleh masuk syurga. Kalau yang di Pertuan Agong tu tak ikhlas, dia buat maksiat hari-hari, dia akan masuk neraka. Walaupun di tempat tu dia duduk. Bukan jawatan yang tentukan kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ikut niat kita. Sebab tu, bila Nabi pergi perang,
satu perang, Rasulullah sendiri jadi panglima perang. Nama perang tu Perang Tabuk. Nama perang tu Perang Tabuk. Nabi sendiri jadi panglima perang dan pasukan itu adalah pasukan terbesar sejarah umat Islam ketika Nabi hidup, iaitu 30,000 sahabat Nabi bimbing ketika tu pergi perang. Tuan-tuan tahu jarak dia daripada Madinah nak pergi ke Tabuk tu berapa? Lebih kurang 700 km berjalan kaki. Seumur hidup takkan ada manusia zaman hari ni yang boleh buat. Ni 7 bilion ni, nak boleh buat macam Nabi pengorbanan waktu tu tak ada. Waktu tu umur Nabi 61 tahun. Bukan 43. Bukan 27. Umur Nabi 61 tahun, Nabi bimbing bala tentera yang paling besar sebab waktu tu nak lawan dengan Rom. Maka Nabi sendiri jadi panglima sebab nak bertempur dengan Rom. 30,000 orang. 700 km. Saya tengok peta Madinah nak pergi ke Tabuk. Hari ni ada Tabuk. Kita pergi Tabuk insya-Allah nanti. Tabuk. Nak tengok macam mana jauh perjalanan tu Nabi pergi tu. Bukan naik Range Rover tau. Naik unta. Zaman tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya nak abang apa tuan-tuan? Bila Nabi sampai di Tabuk ni, nak cerita ni. Sampai perang menang, Rom lari. Bila Rom dengar, Nabi bimbing 30,000 orang. Bila Rom dengar, kali ni yang mai bukan Abu Bakar, bukan Sa'ad ibn Abi Waqqas, bukan Abu Ubaidah bin Jarrah, bukan Majza'ah ibn Thawr as-Sadusi. Yang mai kali ni bukan sahabat. Rasulullah sendiri bimbing. Rom lari. Subhanallah. Kita Presiden US batuk sebut Malaysia, kita lari, baru batuk. Beza kemuliaan Rasulullah dengan kehinaan saya dan umat Islam pada hari ini. Hina kita ni. Waktu Nabi duduk di Tabuk, apa semua Rom dah lari, Nabi dalam perjalanan balik. Nabi sebut apa? Dalam satu hadis. Nabi kata, inna fil madinati larijalan. Nabi kata, di Madinah ada beberapa orang. Mereka ni tak sempat keluar perang. Tetapi keseluruhan pahala perang kita, tuan-tuan, Nabi sebut, mereka ni tak keluar perang. Tetapi keseluruhan pahala perang kita yang begitu jauh dan susah ni, orang di Madinah tu dapat. Dia ni tak faham Ustaz. Jawapannya ialah, mereka ini adalah bala tentera Nabi Muhammad. Beberapa orang yang ada di Madinah tak keluar pergi berperang sebab habasahumul udhru. Yang membuatkan mereka tak boleh keluar tadi adalah keuzuran. Mereka sakit. Tetapi memang mereka dah buat persiapan untuk keluar berperang. Memang mereka dah belanjakan duit untuk berperang. Memang mereka dah siapkan perisai perang dan kuda perang. Tapi tiba-tiba mereka sakit. Nabi kata, Nabi kata, mereka yang duduk di rumah tu, niat mereka jujur. Azam mereka tinggi. Niat mereka ikhlas, memang mereka nak keluar, maka mereka dapat pahala yang sama macam kita. Saya nak beritahu yang ni je satu poin tuan-tuan. Kedudukan dan jawatan kita bukanlah penentu untuk kita duduk syurga ataupun neraka. Hak pangkat daripada N19, hak gaji 2,100, 1,700, sampailah yang paling tinggi, hak gaji RM9,300. Itu bukanlah penentu untuk kita seseorang tu menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Nombor 2 yang saya nak sebut, meletakkan Allah sebagai tujuan utama kehidupan kita. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita ulang sehari, tiap hari kita ulang inna salati. Betul ya tuan-tuan? Tiap hari kita ulang. Bagi yang semayang, betul ya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa semua hidup, mati, semua ibadat, pekerjaan semua untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Semua untuk Allah. Sebab tu bila sakit, bila mati, bila sakit, kita sebut apa? Inna lillah. Kita semua ni milik siapa? Milik Allah. Makan kita milik Allah. Bernafas kita milik Allah. Kopiah kita milik Allah. Anak-anak kita milik Allah. Harta kita milik Allah. Sakit kita milik Allah. Bahagia kita milik Allah. Kaya kita milik Allah. Susah kita milik Allah.
Sebab tu bila kita ditimpa ujian ataupun kematian, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Letak Allah. Orang yang tak Allah di depan, tidak ada kuasa yang boleh mengganggu gugat dia. Yang meletakkan Allah di depan. Kisah yang terakhir untuk pagi ni last dah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk nganga lagi. Ada hak duk berbaring atas katil apa tu. Saya sebut pilah hak kena-kena lah tuan-tuan. Dengar kuliah ceramah duduk elok-elok. Berbaring duk silipat-lipat kaki pula di rumah kan. Tuan-tuan, satu kisah yang terakhir saya nak sebut. Ya, orang yang meletakkan Allah di depan segala-galanya. Nama dia Juraij. Nama dia Juraij. Juraij ni bukan umat Rasulullah. Dia umat Bani Israel. Orang hari ni kata orang Yahudi ya. Juraij ni Bani Israel tetapi orang soleh. Dia adalah orang soleh. Yang banyak ibadahnya. Segala-gala dalam hidup Juraij adalah Allah Jalla Jalaluh. Satu hari, Juraij ni dia semayang. Rajin semayang. Dia semayang sunat. Mak dia mai. Juraij. Ni saya buat macam filem lah nak bagi tuan-tuan rasa suasana ni. Mak pun mai. Mak duduk di bawah rumah tu. Duduk di luar. Anak duduk semayang di atas. Juraij. Tak turun. Selalu Juraij ni, mak dia panggil, mak dia cukup sayang lah. Mak dia panggil, selalu keluar. Mak dia duduk, Juraij. Tak keluar. Buat apa dia ni? Lama sangat tak menyut-menyut pun. Orang Kedah kata menyut lah. Sahut. Menyut tu sahut. Lepas tu tak keluar, mak dia pun naik tangga pergi naik atas rumah. Juraij. Buka pintu, duduk semayang. Amboi semayang sampai tak menyut-menyut lah kita panggil. Aku ni mak ni aku panggil ni. Semayang sunat tuan-tuan. Bila mak tadi, dia buka pintu, tengok anak dia ada. Bukan anak tak ada. Juraij ada. Boleh bersahut sepatutnya. Semayang sunat je. Tapi Juraij tak sahut. Mak ni kecil hati. Bila mak kecil hati, dia kata semoga Allah balas kat hang. Ni kata mak ni. Sebab tu saya pesan kat ibu-ibu. Ibu-ibu kawal mulut. Sebab ibu-ibu ni dia jahat tera mana pun, Allah jadikan mulut dia makbul. Ibu-ibu jahat macam mana pun, fasik macam mana pun ibu-ibu, kalau dia berdoa dengan penuh perasaan ke anak dia, dia berdoa kecelakaan ke anak dia, makbul. Hati-hati mak-mak. Jangan sebut ke anak-anak perangai macam datang. Jangan sebut perangai macam Rasul lah. Sebut macam tu. Papa ni perangai macam Nabi-Nabi ni, Masya Allah. Sebut hak elok. Jangan dia sebut. Macam beruk pun tengok. Tak lagi anak tu jadi beruk. Susah. Monyet lah. Tuan-tuan, ibu-ibu hati-hati. Ni kisah ni, Nabi cerita ni hadis sahih. Kisah Juraij ini adalah hadis sahih. Bila mak dia panggil, mak dia naik tengok, rupanya semayang. Mak dia kata, semoga Allah balas kepada kamu. Ni kata mak ni. Jangan sebut macam tu. Bila mak dia kata, semoga Allah balas kepada kamu, mak dia pun turun pi, kecil hati. Bukan anak buat apa pun, anak baik dah ni. Anak tak buat apa pun, kecil hati je. Balik rumah. Juraij bukan tinggalkan mak dia, lepas tu dia pi lah buat. Tuan-tuan tengok doa si ibu ni. Satu hari seorang wanita cantik mai, dekat-dekat masa tu je. Wanita paling cantik dalam kampung tu mai, bergoda Juraij untuk berzina. Tuan-tuan, kita duduk rumah seorang, perempuan cantik mai, free, bukan kata 600 ke nak kena belanja kereta ke apa ni, free ni, perempuan cantik. Payah nak jumpa lah, jantan nak tolak, kecuali apa nama ni, tak betul lah jantan tu kalau dia tolak. Ni ujian yang cukup besar. Juraij duduk dalam rumah dia, seorang wanita cantik mai goda untuk berzina, Juraij tolak. Perempuan ni heran sebab satu kampung nak kat dia. Semua orang buat iklan guna muka dia dah cantik kan. Wanita ni. Tiba-tiba dia ajak Juraij tolak. Maka dia pun geram. Dia pergi berzina dengan satu orang pengembala kambing. Berzina dengan pengembala kambing tu. Sampai mengandung. Lepas 9 bulan, beranak.
Bila perempuan cantik ni beranak, dia tak berkahwin, orang kampung tanya anak siapa? Dia kata anak Juraij. 2 kali jahat. Dulu dia goda Juraij. Kemudian dah Juraij tu tolak, dia tak sangka lah sebab orang kampung semua mau kat dia. Semua pemuda ambil nombor dia. Ni saya nak bagi faham Semua pemuda duk WhatsApp, duk DM dia. Ni, perempuan ni. Tiba-tiba dia ajak berzina, Juraij tolak. Kemudian, perempuan ni dia punya dendam dia tak habis-habis. Dia punya dendam kat Juraij tak habis-habis. Bila dapat anak, dia kata anak Juraij. Tuan-tuan tahu, fitnah perempuan ni, yang mengatakan anak yang dia berzina dengan orang lain ni, dia kata anak Juraij, hasil daripada Allah makbulkan doa si ibu tadi. Saya nak tanya tuan-tuan, Juraij tu orang soleh ke tidak? Memang orang soleh. Wali ke tidak? Memang waliullah. Tapi kalau main dengan mak ni, tajam lagi doa mak tu saya selalu pesan. No, saya selalu pesan ibu-ibu, doa hak baik-baik kat anak-anak. Doa hak baik-baik. Jangan sebut doa pelik-pelik kat anak-anak. No, saya lah duduk dengan mak saya. Tiap-tiap hari merisaukan saya. Bukan sebab saya bela mak saya risau. Mulut, kan? Mulut ibu kita. Kita tak tahu. Kadang-kadang dia nak keluar apa. Lepas tu dia memang express on the spot dapat. Kita bagi mak kita kecil hati sikitnya. Hari tu juga dapat. Tak payah tunggu lama-lama. Sebab tu saya walaupun duduk dengan mak saya, setiap hari adalah hari yang merisaukan saya. Sangat saya risau. No? Kalau mak jenis tak sembahyang, kalau mak pula memang jenis duk qiyam, duk puasa sunat tak pernah tinggal, dialah duk qiyam. Dia dengan tasbih pun duk di tangan sedia, yang tu yang kita lagi risau duk dengan mak yang macam tu. Mulut dia ni, hari tu dia sebut, hari tu jadi. Kalau kita kata esok nak pergi mana, dia kata tak payah pergi lah. Memang tak pergi lah tempat tu. Memang takkan sampai punya. Tak usah pulun lah. Ni ibu kan. Jadi yang tu yang saya risau sangat-sangat. Hari ni sangat risau. No? Tuan-tuan, ibu jaga mulut. Mak Juraij ni anak bukan anak tak baik. Anak wali dah tu. Tapi dah mulut mak lepas. Dapat bahana dia, perempuan tu mengaku kata berzina. Tetapi saya nak abang, benarnya Juraij dengan Allah. Juraij kan benar dengan Allah. Kita tengok apa jadi. Perempuan tu pun, dia kata anak ni anak Juraij. Orang kampung pun panggil. Mai dengar. Ni yang tengok ni. Juraij kata, perempuan ni kata apa? Anak siapa ni? Aku zina dengan Juraij. Mereka berhimpun ramai-ramai. Bawa mertun hema. Mertun, orang Kedah kata mertun. Bawa ni lah. Bawa alat-alat nak roboh rumah. Bawa kayu. Bawa api. Mereka pi pondok ibadat Juraij. Rumah dia duduk sorang-sorang tu. Mereka bagi runtuh. Mereka bakar rumah Juraij. Juraij pun balik rumah dia. Bila dia sampai, orang pukul dia. Tak tahu apa. Macam netizen hari ni lah. Dengar kawan tu buat ni. Oh, pakat update status. Nak jadi orang pertama yang masuk neraka jahanam. Oh, fulan artis tu berzina. Oh, orang ni berzina. Orang ni buat dosa ni. Seronok nak tuduh orang tu. Seronok nak tuduh orang ni. Bukti apa tak tahu lagi. Jadi penduduk kampung Juraij ni pun, dia tak tanya Juraij lagi. Mereka roboh dulu rumah dia, mereka bakar dulu. Bila Juraij balik, mereka pukul dulu. Pukul dia, baru Juraij tanya, pasal apa aku buat ni? Kata apa hang buat, 9 bulan lepas hang berzina dengan perempuan ni dia dapat anak dah. Hang kenal tak perempuan ni? Tuan-tuan, Juraij tengok muka perempuan tu, Juraij kenal lah. Perempuan tu yang main goda dia. Takkan kita nak jawab tak kenal. Sebab tu soalan, kenal tak dia ni? Kalau dia kata kenal, bukan tentu lagi dia berzina dengan orang tu. Orang kampung tanya, hang kenal tak perempuan ni? Dia kata kenal. Pom, tabuh dia lagi, pakat pukul dia lagi. Takkan dia nak kata dia tak kenal, memang dia kenal perempuan tu main goda dia. Juraij kata kenal. Tapi aku tak berzina dengan dia. Oh, hang kata tak berzina dengan dia. Tengok, okey, kita tanya perempuan ni. Anak siapa? Wahai perempuan. Dia panggil nama kawan tu lah. Perempuan tu kata, anak dia ni, anak Juraij. Benarnya Juraij dengan Allah.
benarnya Juraish dengan Allah, dia pun semayang 2 rakaat. Ini satu lagi rahsia. Apa ada masalah apa, ada permintaan apa, semayang. No? Semayang, minta dengan Allah SWT. Semayang ni cara yang Nabi ajak, tuan-tuan. No? Ni saya tak jumpa lah dengan warga Dewan Bahasa dan Pustaka kali ni je tau. Lepas ni ceramah online tak ada dah. Ceramah-ceramah jemputan online tak ada dah. Lepas ni semua bersemuka insya-Allah. Tahu? Jadi Juraish pun semayang, Allahu Akbar, dia pun solat. Solat. Kemudian memohon dengan Allah. Tuan-tuan tahu apa dia minta? Juraish habis semayang, dia pun pergi dekat bayi tadi. Dia ambil tongkat dia kuih bayi tadi. Dia kata kat bayi yang berumur beberapa hari tu, dia kata, Man abuka? Siapa ayah kamu? Tuan-tuan nak cakap dengan bayi macam mana, tuan? Bahasa bayi satu je, menangis. Dia mengantuk, dia menangis. Dia sakit, dia menangis. Dia lapar, dia menangis. Juraish pergi kat bayi tu, dia kuih bayi tadi. Kuih ni dia sentuhlah bayi tadi. Dia kata, Man abuka? Siapa ayah kamu? Bayi tu pun cakap, Abi, ayah saya. Cakap bahasa orang dewasa. Bayi tu kata, Abi Fulan bin Fulan Ar-Ra'i. Dia sebut ayah aku, nama dengan bin sekali, hak pengembala kambing hujung tu. Bila orang dengar bayi tadi bercakap, orang berkata, itu mukjizat, karamah lah kepada satu orang yang meletakkan Allah di depan. Memang macam itulah dengan karamah Juraish. Jadi saya nak cerita hak itulah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bayi yang berkata-kata ketika kecil ni ada 4 orang atas dunia ni. Antaranya bayi zaman Juraish. Yang kedua Nabi Isa yang bercakap di dalam buaian ketika ibu dia dituduh berzina. Nabi Isa bercakap, Inni Abdullah. Panjang pula tu Nabi Isa bercakap. Yang ketiga bayi Masyitah. Anak kepada Masyitah. Tukang sikat rambut zaman Fir'aun. Bayi dia. Yang keempat, saya tak ingat. Ada 4 orang. Bayi yang bercakap ketika kecil. Tak cakap. Bayi yang 4 orang. Jadi yang tu saja untuk pagi ni. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Semoga saya dapat manfaat. Tuan-tuan semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Kerana Allah, insya-Allah. Semoga saya ikhlas. Semoga tuan-tuan ikhlas. Semoga kita dikira sebagai yang membuat kebaikan pada pagi ni. Saya minta maaf kalau saya sebut apa-apa. Saya tak kenal tuan-tuan. Kalau saya sebut tu, saya sebut kerana Allah. Kalau betul apa yang saya sebut tu, saya minta maaf. Yang tu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua masuk syurga. InsyaAllah nanti masuk syurga Firdaus. Dapat redha Allah. Dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Melihat dan hidup dengan Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.